أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Baik, Alhamdulillah malam ni kita masuk surah, kalau dalam Quran kita tu surah Al-Masad. Surah Al-Masad sempena ayat dia yang ada yang ayat akhir tu fi jidha hablum mim masada. So dia ambil di sini, letak di sini. So ada juga yang ambil sempena Tabbat tu jadilah surah At-Tabbat. Ada yang ambil Al-Lahab saja. So surah Al-Lahab. Okay, surah Tabbat ataupun surah Al-Lahab ataupun surah Al-Masad. Surah ni ittifaq ulama kata Makkiyah. So Makkiyatun. Ayat dia ada 5, tak ada khilaf juga. Kalau yang sebelum ni kan ada khilaf. Sebelum ni surah Al-Ikhlas. So khilaf di mana? Di lam yalid wa lam yulad. So ada yang kata lam yalid ni satu ayat lah. Maknanya satu pemisah di sini. So kalau ada pemisah di sini artinya 5 ayat lah. Sebab tu dia punya di sini arba'u dengan khamsu. 4 dan 5 ayat. So kalau straight gini lam yalid dengan walam yulad, kalau ayat dia tu berterusan lam yalid walam yulad tu sekali artinya 4 ayat sahaja. Tapi kalau dia potong sini dekat lam yalid so jadi 5 ayat. Tapi yang kita sekarang ni tak ada khilaf lah di kalangan ulama, semua kata 5 ayat. Khamsu ayatin. Ayat singular dia ayatun. Ada ta ayatun, muannas. Jadi nombor dia akan bercanggah dari segi muzakkar muannas. Kalau sini muannas, nanti nombor yang tak ada ta lah khamsu. Kita ada khamsatun kan? Ada khamsatun, ada khamsun. So pakai yang khamsu kerana sini muannas. Kita ambil dia punya plural dia lah. Khamsu ayatin, idhafah. 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, awal-awal lagi dia bagi asbabun nuzul lah. Lamma tak kala da'a sallallahu alaihi wasallam. So tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru qaumahu, kaumnya, wa qala, dan Rasulullah berkata kepada kaum dia, inni nadhirun lakum, sesungguhnya aku ini ialah orang yang memberi peringatan kepada kamu. Baina yadai, di depan sana kan. Baina yadai, mana di depan sana ada azabin syadidin. Maknanya akan adalah. So akan ada nanti azab yang pedih atau yang sangat menyakitkan bagi orang yang tak beriman. Lalu Abu Lahab pun kata, faqala, Abu Lahab pun hadir dalam majlis tu. Faqala, kata Abu Lahab yang merupakan bapa saudara Nabi SAW, ammuhu. Faqala ammuhu, berkata bapa saudara Rasulullah SAW, iaitu Abu Lahabin, Abu Lahab. Tabban laka, binasalah kamu. Ataupun rugilah kamu. Alihadza da'autana, apakah untuk ini engkau memanggil kami? Maka lama ni kan, tak kala sekian tu, maka turunlah. Nazala tabbat, makna dia khasirat, rugilah, binasalah kedua tangan Abu Lahab. So yang dimaksudkan dua tangan tu ialah bukan dua tangan yang dimaksudkan, tapi dia kata jumlatuhu, keseluruhannya, jasad dia dan juga roh dia binasa. Sebut satu anggota sahaja, tapi yang dimaksudkan seluruh. Itu cara Arab dalam penyampaian orang Arab, kadang dia sebut sebahagian tapi dia maksudkan keseluruhan. Sebut sebahagian tu adalah tujuan-tujuan dia yang tertentu. Baik, kalau kita tengok asbabun nuzul dia ni ada dalam kitab Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meredai dia dan juga bapa dia lah.
Abdullah bin Abbas. Dia Abdullah, bapa dia Abbas. Lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin. Apabila turunnya ayat dalam surah Syu'ara, wahai Muhammad, kamu berilah peringatan kepada keluarga kamu yang dekat-dekat tu. Maka Nabi pun naik atas bukit Sa'idah. Nabi SAW naik atas bukit Safa. Lalu Nabi mula menyeru, yunadi, dengan memanggil kaum-kaum dia lah. Kaum-kaum Quraisy, Bani masing-masing. So wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, semua ni daripada kabilah Quraisy. Hatta ijtama'u, sehingga mereka semua berkumpul. Faja'ala ar-rajulu idza lam yastati', maka dia kata ada orang yang tak mampu datang, dia akan menghantar utusan untuk melihat apa yang berlaku. Maka datanglah juga Abu Lahab dan juga kaum Quraisy. Faqala, lalu Nabi pun tanya kan, ara'aitakum, macam mana pandangan kamu kalau aku beritahu kamu ada pasukan berkuda mari duduk di wadi sana ingin menyerang kamu, adakah kamu akan mempercayai aku? Lalu mereka kata, ya, kami percaya kepada kamu. Kami tak pernah pun ada pengalaman dengan kamu sebelum ni. Kami dah uji kamu sebelum ni dan kami dapati kamu ni memang benar. Kamu tak pernah bohong. Lalu Nabi pun kata, qala fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku ni orang yang memberi peringatan kepada kamu, nak menakutkan kamu ni. Nadhirun artinya mukhawwifun. Aku nak menakutkan kamu ni tentang perkara yang sepatutnya kamu takut. Depan kamu nanti akan adanya azab yang pedih. Lalu Abu Lahab kata, celaka kamu ni. Rugilah kamu. Sa'iral yaum. Al-yaum situ maksud dia zaman. Artinya sepanjang zaman. Apakah kerana ini kamu mengumpulkan kami? Cuma riwayat dia tadi, dia kata kamu panggil kan? Sini riwayat Bukhari kata, kamu mengumpulkan kami. Lalu turunlah ayat, tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Jadi terang-teranglah maknanya ini secara sorehnya menunjukkan sebab nuzul dia kerana Nabi panggil kaum dia, kemudian Nabi kata sekian, kemudian Abu Lahab tu guna perkataan yang mengguris baginda SAW. Tabban laka, kan? Celaka kamu, binasa kamu, rugilah kamu. Cuma ahli-ahli tafsir, muhaddis, orang yang mengkaji lagi lah tentang hal ni, mereka kata betul ke ini asbabun nuzul? Hadis itu sahih dah. Tapi betul ke sebab nuzul tabbat yada abi lahab? Sebab ayat wa anzir ashiratakal aqrabin ni duduk dalam surah Syu'ara. Dan surah Syu'ara ni dia surah yang dari segi level kedudukan asbabun nuzul dia, maknanya turun tu bila-bila, surah yang ke-40 berapa? 40 something. Tabbat yada ni kalau level dia turunnya yang ke-4 ke-5 gitu. Awal lah. Yang itu jauh. Tabbat yada awal, yang wa anzir ashiratakal aqrabin itu jauh. So mereka kata tak boleh terima lah, ada yang tak boleh terima ini sebagai asbabun nuzul. Masalah asbabun nuzul ni dia kritikal sikit. Sebab kadang-kadang tu dia zahir gitu, tapi bila kita ta'ammuk, bila kita fikir banding-banding, yang ni tahun bila, yang ni tahun bila, so dapat tak selari. Jadi masalah dalam penetapan asbabun nuzul, salah satu masalah dalam asbabun nuzul tentang penetapan tarikh yang sukar untuk ditentukan. Macam kes ni tarikh dia bercanggahan kan, menyebabkan setengah ulama tak menerima ini sebagai asbabun nuzul. Tapi Syekh Walidullah dia kata tak gitu. Jalan penyelesaian dia kata, orang Arab dulu, zaman Rasulullah dulu, dia guna perkataan nazalah ni bukan bermakna waktu tu. Perkataan nazalah ni kadang-kadang digunakan untuk munasabah. Kisah ni sesuai dengan kisah ni. Kemudian dia guna fanazalat. Orang sangka inilah cerita sebenarnya. Sebab mana ketika mana turunnya Al-Quran tu. Maknanya 2-3 kali kadang-kadang digunakan asbabun nuzul. Yang ni nazalat. Yang tu kata nazalat. Ayat ni turun pada sekian kisah. Sahabat lain kata sekian kisah. Jadi dia guna perkataan nazalat ini menyebabkan keliru. Inilah asbabun nuzul. Kan? So kita tak kisahlah. Mengaji Jalalain ni bukan kita nak tahqiq tinggi-tinggi pun kan. Cuma kita nak tahu cerita ni ada yang kata bukan asbabun nuzul dia. Yang sebenarlah. Kita boleh jawab memang bukan asbabun nuzul tapi dia
munasabah. Perkataan nazalat yang digunakan itu munasabah. Mana seolah-olah macam kes dulu tu dilupakan. Kalau yang ni macam sebiji seolah-olah baru diturunkan. Okey. Jadi perkataan tabba, kita tengok sini ayat dia, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Jadi bila Abu Lahab kata begitu, maka turun ayat Al-Quran kata tabbat, sambut balik apa yang dia ucapkan. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. So ada yang kata yang ni doa, semoga. Jadi terjemahannya kan kena semoga binasalah tangan Abu Lahab. Kalau kita nak sebut tangan, kalau kita nak kata tubuh dia, maka binasa, semoga binasalah Abu Lahab. Memang binasa pun lepas tu. Ayat ni dia doa. So doa tak berlaku lagi. Jadi masa dia panjang. Kan Abu Lahab bila mati? Selepas peperangan Badar. So kalau ni awal, tempoh je lama. Ada kata 3 tahun. So maknanya ini mukjizat Al-Quran, maknanya meramalkan memang dia ni mati dalam kafir. Sedangkan ramai ke musuh-musuh Islam pada waktu tu. Abu Sufyan, hero juga. Tapi akhir sekali, masuk Islam, akhir-akhir dah. Fatah Mekah tu, 20 tahun perjuangan dia menentang Islam. 20 tahun. And after that, adik-beradik dia ni, Hammalatul Hatabat, Ummu Jamil ni. So adik-beradik dia. So dua-dua tu sepakat menyerang Nabi SAW. Tapi yang direkodkan takdirnya dua. Abu Lahab dengan Ummu Jamil. Isteri dia kan. Wa mra'atuhu. Dia tak boleh syarah panjang-panjang. Dia tak habis Jalalain. Kalau nak kira syarah cerita-cerita tu, dia tak jadi Jalalain lah. Itu baca sendiri. So kita nak pergi kepada Jalalain. So tabbat ni dia kata sini khasirat. Rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Dia kata yada tadi, dua tangan Abu Lahab tu, maksud dia jumlatuhu. Keseluruhannya. Bukan satu anggota sajalah. Kemudian baru dia beritahu kenapa digunakan tangan bukannya tubuh. Wa ubira, ditakbirkan, mana diekspresikan, digunakan ungkapan kalimah yada menggantikan tubuh. Ubira anha, ditakbirkan menggantikan jumlah keseluruhan. Menggunakan yadain, dua tangan. Ini dalam istilah Nahu ke atau istilah balarah ke kita panggil majaz. Majaz. Mana bukan hakiki. Bukan hakiki. Sebab apa? Sebab li'anna aksaral af'ali, kerana kebanyakan perbuatan manusia tuzawalu bihima. Tuzawalu mana? Tuhawalu. Tuhawalu bihima atau tu'alaju. Sama lah maknanya tuzawalu bihima, tuhawalu bihima. Percubaan-percubaan untuk melakukan sesuatu, semua kita guna tangan. Kedua-dua tangan. Jadi dia kata oleh kerana apa-apa benda pun manusia nak buat ni, dia guna tangan lah. Kalau dua-dua tangan tak ada, tak boleh nak buat apa-apa. Satu tangan ada tu boleh tahan lagi. So dia sebut dua-dua tangan. Wahadhihi jumlah du'aun. Yang ni penting dalam pengajian Jalalain. Dia beritahu kita jumlah ni tabbat yada abi lahabin. Ni jumlah lengkap lah. Bila dia sebut jumlah, artinya ayat lengkap. Wal jumlah tu, ini jumlah ni doa. Yang tu saya terjemah tadi, semoga. Semoga tangan Abu Lahab ni binasa. Rugi. Dunia akhirat. Jadi terjemahan kena semoga lah kan. Tangan ni mu'annas. So kena ada latar. Tangan ni anggota tubuh badan kita kalau berpasangan, majoritinya dia dianggap sebagai mu'annas. Jadi fi'il kita hanya tabba. Tabba kalau kita nak cari kamus, kena cari tababa. Sebab kena cari tiga huruf. Tababa. So bila diidghamkan, sebab Arab dia tak suka dua huruf yang sama duduk satu tempat. So dia kena idghamkan, sembunyikan dia dengan mematikan yang ni, jadilah tabba. Kemudian watabba, diulang sekali lagi. Watabba khasira. So kalau kita tengok kamus, tabba ni dua makna, satu rugi, satu yang dia kata tadilah khasira. Tabba tengok binasa. So buat kerja dengan tangan rugi, tak ada faedah. So itu tafsir dia lah kan. Tabba, tengok. Yang ni rugi. Loss.
So kalau kamu yang kecil-kecil satu je bagi, tabba, binasa. So kamu besar-besar bagi dua makna. Tabba yang tadi khasira, rugi, kemudian nanti barulah bawah tu ada binasa, mati. Jadi sebab itulah kalau kita baca kitab-kitab tafsir ada setengah tabba tu dia kata halaka, binasa. Yang ni dia ambil satu lah, khasira. Khasirat yada Abi Lahab wa tabba, makna dia khasira sama dengan atas ni, cuma yang ni muannas, yang ni muzakkar. Okey, yang tabba tadi tangan dia kan. Yang ni barulah dia. Wa tabba, dan rugilah dia. Ataupun tadi dan binasalah dia. So yang ni nak terjemah macam mana? Dia kata wa hadhil jumlatu, ayat ni, ayat lengkap ni, sebab watabba tu dah ada huwa kan, dia dah keluarkan huwa tu. So bila huwa tu artinya ayat tu lengkap sebab kita dah ada fi'il dan fa'il. Bila ada fi'il fa'il, so ayat tu lengkap. So bila ayat lengkap disebut sebagai jumlah. So hadhil jumlah, makna jumlah fi'liyah ni dia khabar. Khabarun. Lawan kepada tadi doa. Doa mana insya'un. Doa ni dia panggil termasuk dalam grup insya'. Kalau ngaji awal-awal Nahumi tu, jumlah dia bagi dua, satu jumlah khabariyah, satu jumlah insya'iyah. Jumlah insya'iyah ni ada 10 jenis. Salah satunya doa kan. So khabariyah ni statement biasa. Yang ni bukan statement. Benda yang tak ada tapi kita ada kan. Ataupun emosi. Macam akad nikah. Benda tak ada. Dalam bahasa Arab tak ada akad ni. So dia pinjam satu uslub yang lain. Yang khabar tadi. Uslub yang sini. So dia gunakan untuk insya'. Maknanya dia wujudkan lah. Asalnya tak ada cara nak menyampaikan akad ni macam mana. Tak ada. So dia kena pinjam. Maknanya insya' tu mewujudkan. Macam mana nak wujudkan. Macam mana nak mengadakan akad. Macam mana nak mengadakan ekspresi wahai. Macam mana nak mengadakan sumpah. Macam mana nak mengadakan permintaan. Itu kita panggil insya'iyah. So yang doa tadi, ini jumlah kita panggil insya'iyah. So lawan dia ialah khabar. Yang ni khabariyah. Jumlah khabariyah. So maknanya ayat ni yang sini makna semoga, yang ini bukan makna semoga. Maknanya semoga tangan ataupun semoga binasalah Abu Lahab. Dan dia telah binasa. Dan dia telah binasa. Guna fi'il madhi ni, ini peristiwa belum berlaku lagi, dia tak mati lagi ni. So bila Quran menggunakan fi'il madhi untuk benda yang akan berlaku, artinya benda tu memang akan berlaku. Misalnya kisah-kisah hari kiamat kan. Kisah syurga neraka. Semua guna fi'il madhi. Sebab benda tu realiti akan berlaku. Waqi' akan berlaku. Memang bukan akan tu maknanya ada kemungkinan ke berlaku ataupun tak ada kemungkinan. So kalau guna fi'il mudhari' tu ada dua kan. Tapi kalau guna fi'il madhi untuk benda yang future memang sungguh-sungguh akan berlaku. So maknanya mula-mula ni doa aja. Semoga dah memang dah binasa dah. Wa tabba dah memang binasa. Sebab itulah setengah-setengah ulama dia takdirkan waqad tabba. Qad tu maknanya lebih kepada tahqiq lah. Maknanya betul-betul dah berlaku dia ni musnah, binasa. Allah dah gezek dah. Allah dah tentu dah dia ni akan masuk neraka. Sebab itulah dia mati dalam keadaan kufur. Dan binasa mati pun dalam keadaan kebinasaan. Cara mati tu kena cacar kan. Kemudian orang Arab waktu tu kalau orang cacar dia akan tinggalkan di padang pasir. Tak nak dekati. Dia mati begitulah. Ada kata mati begitu, ada kata dia upah orang yang kulit hitam, hamba-hamba hitam pergi kambuh dia. Jadi mati pun dalam keadaan hina lah. Memang mati dalam keadaan hina. Watabba dan watabba. Ai khasira. Ka qaulihim, seperti kata-kata orang Arab. Orang Arab cara ni mula-mula dia berdoa, kemudian dia kata memang binasa dah. Ahlakahullahu, semoga Allah membinasakan dia. Kemudian dia pun sambung balik dengan waqad halaka, dah mati dah. Dah binasa dah. Dah binasa. So maknanya mula doa, kemudian
diikuti dengan kenyataan bahawa dah benar-benar dah. Dah benar-benar dah binasa. Tengok Arab guna waqad kan. So sini maknanya sebab tu setengah takdir sini ada qad. Asalnya ulama kata bukan kerana cerita ni aja sampai Quran ni turun. Khas maknanya cerita Rasulullah panggil semua Quraisy berkumpul, kemudian Abu Lahab dengar apa yang Rasulullah sebut tu, dia sebut tabban laka, maka disambut oleh tabbat dia. Bukan kisah ni aja. Maknanya Rasulullah daripada awal lagi misi dakwah ni, daripada awal lagi memang dah diganggu oleh Abu Lahab dengan isteri dia. Sebab berdekatan rumah Rasulullah dengan rumah Abu Lahab. Dan dikatakan Rasulullah memang berdakwah kepada kaum keluarga lah dulu kan. So bila dia tengok Rasulullah dah mula dah lain daripada ni, apa yang sepatutnya dia bawa, so dia mula mengkhianati Rasul. Dikatakan dalam riwayat sebut, dia mana Rasulullah pergi pun dia ikut belakang. Nampak Rasulullah bercakap dengan orang lain, dia pun pergi ganggu. Dia kata, ni anak saudara aku tahulah dia gila ni, kamu jangan dengar. So dia beri tekanan kepada Nabi SAW. Isteri dia pun sama. Abu Sufyan pun sama. Pergi punggah-punggah macam-macam. Nak khianat Rasulullah. Letak pang Rasulullah dengan kotorannya. Disebut dalam Quran tu dengan duri-durinya. Tak di jalan-jalan di mana Rasulullah lalu. Punggah tu punggah. Punggah sendiri tu. Biar aku sendiri buat kerja ni. Sebab tu dia kata hammalatal hatab. Patutnya orang-orang bangsawan ni dia upah orang je pergi tak? Tak, dia kata. Untuk kes Muhammad ni aku sendiri yang akan lakukannya. So, walamma khawwafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil azab. So bila Nabi menakutkan dia dengan azab tadi, faqala, lalu dia pun kata, in kana ma yaqulu ibnu akhi. Kalaulah apa yang dikatakan oleh anak saudara aku. Ibnu anak, akhi mana? Brother kan? My brother. The sons of my brother artinya anak saudara aku. Kalaulah apa yang dia kata itu haqqan, benar, fa inni, maka sesungguhnya aku aftadi minhu. So aku akan tebus dia. Maknanya kalau dia dikhianati ke apa ke, aku akan mempertahankan dia. Kalau dia ditawan ke, aku akan berjuang untuk dia lah. Maknanya aku akan aftadi minhu, aku akan bayar apa-apa saja tebusan demi untuk dia. So aku bayar tu dengan harta aku, mali, dan dengan anak aku. Mana anak aku pun aku sanggup ganti dia kalau dia dikhianati, ditawan ke dia apa kan. Sampai begitu sekali. So maka bila dia kata gitu, kalau anak saudara aku kata gini benar, so aku sanggup buat gitu. Tapi dia nak kata tak benar. Maka turunlah ayat sambung, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. So bila dia kata gitu, Quran pun sambut balik apa yang dia kata. So apa yang dia perolehi, harta yang dia perolehi untuk bayar Nabi Muhammad, dan anak yang dia perolehi untuk ganti Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad dijadikan tebusan ke. So dia kata tak ada faedah. Ma aghna, tidak ada faedah. Tidak mencukup. Aghna makna mengkayakan kan. So ma aghna anhu, kalau kita kata ma ni makna tidak, makna maluhu, harta dia tidak akan mencukupkan dia daripada Nabi Muhammad. Makna tak cukup, makna tak perlu. Nabi Muhammad tak perlu kepada harta dia. Wa ma kasaba, dan apa yang dia usahakan. So Arab kata usahakan di sini biasanya diguna untuk makna anak juga. So ma kasaba artinya anak. Yang ni harta kan, sebab disebut dua tadi kan. Satu harta disebut, satu disebut anak kan. So disebut oleh Al-Quran ma tadi maluhu. So waladi itu tadi ditafsirkan oleh ma kasab. Sebab manusia ni bila dia dapat anak, dia kena usaha. Dia kena kahwin, dia kena cari rezeki, kemudian dapat anak. Itulah harta dia nya. Itulah harta yang dinanti-nantikannya oleh orang Arab. Biasanya disuka anak lelaki pun. Kan, jadi bangga-bangga untuk dia. Ini satu rab, satu keuntungan untuk dia. So kasab-kasab ni kita cari. Nak dapatkan rezeki tu, harta tu kita cari. So kasab kita panggil. So kasab ni juga simbolik kepada anak. Memperolehi anak. Jadi lengkaplah di situ. Sebagai jawapan kepada Abu Lahab yang kata tadi, aku ada harta, aku ada anak. Aku boleh buat dua-dua ni jadi tebusan kepada Muhammad. Kalau sekiranya Muhammad ni benar. Okey, baik. Sekarang ni tengok tafsir Jalalain.
untuk secara akademiknya supaya faham bahasa Arab tu. Sini kan isim. Maluhu. Ma aghna anhu maluhu. Ni isim kan? Kata nama kan? Ma ni kata nama kan? Anak tu bukan kata nama. Kata nama kan? Sini kata nama dah kan? Walad di sini kata nama, tapi di sini kasab, kata kerja. Sedangkan sini kita nak maksudkan sini anak. So macam mana kata kerja tu kita nak jadikan dia kata nama? Masukkan ma. So ma tu dinama ma masdariyah. Ma yang menjadikan kata kerja jadi kata nama. So ma ni fungsi menjadikan kata kerja ni kata nama. So ma tu kita panggil dalam istilah nahwu ma masdariyah. Ma yang menukarkan fi'il jadi masdar. So masdar tu adalah kata nama. Sebab itulah dia punya tafsirnya kasbuhu. Tu kasbuhu, pencarian dia. Pencarian dia ni ialah tafsirnya ialah anak dia. Pencarian rezeki dia tu ialah anak dia. So dua tafsir tadi. Satu tafsir ma kasabah ialah kasbuhu. Kemudian kasbuhu orang tak faham juga. Waladuhu, anak dia. Jadi kenalah dengan apa yang dikatakan oleh Abu Lahab tadi, aku akan tebuh Muhammad ni dengan harta aku dengan anak aku. Ini teknik dia panggil. Teknik penyampaian dalam bahasa Arab. Walaupun di sana ada lagi lah ma tu setengah kata ma tu makna allazi lah. Ma makna allazi yang biasa kita guna ni ma makna allazi. Artinya tidak akan mencukupkan dia harta dia untuk membebaskan Muhammad sebagai tebusan. Tidak juga apa yang dia usahakan. Tidak juga apa yang dia usahakan. So banyaklah apa yang dia usahakan tu. Harta dah sebut ke? Mestilah anak kan. Tapi cumanya kalau sebut sini allazi, dia nak kena adalah satu domain yang kembali kepada allazi. So makna sini ma kasaba, ma ni makna allazi, kasaba ni kena ada hu lah sini. Ma kasabahu. So dia punya aid dihazafkan. Kerana maf'ulun bih tu biasanya dihazafkan. Boleh dihazafkan. Wa aghna bimakna yughni. Ni pun fi'il madhi kan? So makna dia fi'il mudhari'. Apa-apa yang dia akan usahakan. Mana harta yang dia akan usahakan ni tidak akan mencukupkan dia. Anak-anak yang dia ada tu tidak akan mencukupkan dia untuk membebaskan Muhammad. Tak perlu, Muhammad tak perlu pada benda tu. Allah tak perlukan kepada khidmat yang dia pelawar. Sebab dia calon calon neraka. Dan Muslim Pilihan Raya kita sebut calon. Abu Jahal ni dia ada 3 orang anak. Satu nama Utbah, satu nama Utaibah, satu nama Mu'attib. Yang Utaibah ni kafir. Bersama dengan dia lah. Yang 2 orang lagi, Utbah dengan Mu'attib, itu masuk Islam. Dan Utaibah ni Rasulullah SAW pernah berdoa kecelakaan ke atas dia. Rasulullah kata, Allahumma sallid alaihi kalban min kilabika. Ya Allah yang Tuhanku, biarlah dia ini dibaham oleh binatang buas. Jadi masa dia pergi ke Syam untuk berniaga, dia berhenti di satu tempat, tiba-tiba dia dibaham oleh singa. Jadi benarlah apa yang disebut oleh Al-Quran, ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Anak dia pun tak ada faedah tu. Anak dia pun tidak memberi apa-apa faedah. Binasa juga. Apatah lagi nak dijadikan tebusan. Okey, sekarang ni barulah masuk fi'il mudhari'. Mana dia ni akan masuk. So guna sin tu. So, sin tu makna jauh lah, maknanya hari kiamat nanti. So hari kiamat nanti yasla nanti akan masuk. Akan masuk dalam neraka. So, sola yasli. Solahun nar. So masuk dari neraka terbakar. Solahu finnar. Dia masuk dalam neraka dan akan jadi terbakar.
terbakar macam dipanggang dalam neraka. Masuk kalau guna solar artinya memanggang lah. Apa? Akan disalai lah. So saya sela naran. So dia tak tafsir lah yasla tu. Dia kata yang ni mudah je mencari kamu. So kamu kata saya sela, dia akan masuk dalam neraka, kemudian dia akan terbakar. So masuk yasla tu naran. Masuk tu bila masuk dalam api mestilah terbakar lah kan. So mana masuk dalam api, saya sela masuk dalam api, automatik terbakar lah. So saya sela naran, kemudian sifat kepada api neraka. Sifat neraka ni macam mana? Zata, memiliki. Zata artinya memiliki. Kalau lelaki zu lah ataupun za. So mu'annas pakai zata. So memiliki lahab, memiliki flame. Apa ni? So dia kata api yang memiliki lidah-lidahnya. So api yang memiliki lidah-lidahnya yang menyala-nyala, ingin menyambar kan. Api yang marah gitulah ya. Api yang memiliki sifat menyambar dan menjulang-julang. Yakni terjemahan kepada lahab ini ialah talahhubin. Talahhub. Maknanya dia marah, ni barulah marah, yang memarak-marak. So naran zata talahhubin wa tawakkudin, menyala. Marak dan menyala-nyala. Tawakkudin. Okey, sekarang ni dia kata kenapa Al-Quran menggunakan perkataan lahab di sini. Menggunakan lahab sini. Kerana dia ambil sempena Abu Lahab. Ni, Abu Lahab ni. Abu Lahab. So untuk Abu Lahab, ada yang baca Abu Lahab. Bagi mati. Bagi mati. Tapi untuk yang ni, Zata Lahab, dia tak boleh bagi mati. Ada satu je bacaan. Lahabin. Sebab apa? Sebab ni ialah kalimah akhir. Ini kalimah akhir. Yang ni kalimah akhir kan? Makna kalimah akhir kita panggil apa? Fasilah kan? So fasilah ni dia nak comel dia punya akhiran tu. Tengok akhiran ni habis tabba. So tabba tu 3 kan? Tababa. So yang ni kasaba. So yang ni nak lahab lah kan? Tak boleh lah. Lahab. Tak kena dengan rima dia tu. Yang ni hataba. Yang ni masada. 3 kan? So semua 3-3 dan huruf yang tengah tu hidup kan? Huruf yang tengah tu hidup semua bagi dia. So yang ni boleh 2 bacaan. So yang ni 1 bacaan je. Lahab. Tengok Quran tu. Kalau kita kaji halu-halu kita tengok Allah susun tu kan. Baik dari segi rimanya, baik dari segi maknanya, baik dari segi kalimah yang dipilihnya. So semuanya interesting lah. Macam ni juga dia kata. Guna Abi Lahab. So ni pun guna lahab juga. Sesuai dengan dia tadi. Yang asalnya memang muka dia tu merah-merah. Asalnya muka dia tu merah-merah. Handsome, cantik, lalu ayah dia pun panggil Abu Lahab. Itu kebanggaan. Tapi Quran bukan untuk membanggakan dia. Quran dia nak kata, mu ni muka memanglah gitu. Tapi mu sebenarnya calon neraka. Muka mu tu api. So Quran sinilah dia kan. Zata Lahab. Sebenarnya hakikat Abu Lahab tu ya Zata Lahab. Quran nak guna nama sebenarnya dia Abul Uzza. Tak eloklah sini. Hamba berhala. Sedangkan dia Abdullah. Hamba Tuhan. So Quran tak nak hamba kepada Uzza. Tak nak guna tu. Quran guna ambil Abu Lahab tu. Dan Abu Lahab ni bukan lagi kunyah dia tapi isim alam dah jadi dah. Maknanya dah perbuatan dia ni jahat. Maka nama dia ni memang Abu Lahab. Mana bapa kepada api neraka dah. Bukan lagi bapa kepada mukanya menyala-nyala. Fahiyya ma'alu. Jadi dia kata perkataan lahab ni ialah ma'al. Marji' dia. Dia nak pergi kepada mana? Ma'alu mana natijah takniyatihi. Kunyah dia.
Natijah kepada kunyah ni. Ni kunyah dia lah, ada abu-abu ni kan. So natijah dia. Mana natijah tadi kesudahan dia mana? Yang muka merah-merah tadi? Tak. Kesudahan dia api neraka. So maknanya lahab tu bukan muka dia. Tapi natijah dia. Kerana kejahatan dia. So ma'alu takniyatihi. Kunyah yang dia pakai tadi. Litalahhubi wajihi. Kerana menyala-nyalanya Muka dia. Isyraqan. Kerana bercahaya dan berseri. dia anggap sebagai macam menyala-nyala. Ni asal lah. Asal dia kan. Dan wahumratan. Dan juga merah. Ni menyala-nyala. Macam tadilah. Macam lidah-lidah tadi. Maknanya isyraq tadi. Bersinar-sinar tadi. Bersinar-sinar seperti menyala-nyala. Dan merah-merah. Wahumratan. Kemerah-merahan. So natijah kepada kunyah dia yang asalnya ialah talahhub, menyala-nyalanya wajah dia kerana bersinar-sinar dan kerana kemerah-merahan wajah dia. Baik, sekarang ni isteri dia. Wamra'atuhu. Asalnya bila turun ayat ni, tabbat yada abi lahabin wa tabbat ma aghna, turun ayat ni kan. So dia mari marah pada Rasulullah. Mari turun ayat ni, dia kata ayat ni macam syair. Macam syair ni orang Arab pantang, kalau syair ni kalau hina-hina ni dia pantang. So ayat ni macam syair. So, dia mari nak cari Nabi, dia bawa anak batu kan, nak pergi lempar. So, mari jumpa, tengok Abu Bakar ada. So dia tanya, mana kawan kamu? Aku nak ajar mulut dia ni, batu ni aku nak masuk mulut dia kan. Pandai bersyair. Kan kamu tahu Muhammad tak kerti syair. Ya. So dia pun balik kan. Nabi ada sebelah Abu Bakar. Lepas dia pergi, Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, dia tak nampak kamu ke? Ya, dia kata malaikat telah lindungi aku, menyebabkan dia jadi tak nampak. Marahnya dia. Jadi wa mura'atuhu akan masuk ni kan. Saya sela ni akan masuk dalam neraka dan akan disalai oleh neraka ni, api neraka ni. Dia huwa di sini kan. Ni huwa ni, dia akan masuk. Dan juga isterinya. Sebab itulah baca wa mura'atuhu. Sebab fa'il. So ayat dia akan jadi saya selam huwa Wamra'atuhu. dia akan masuk dalam neraka dan isterinya. Dia dan isterinya akan masuk. Ini bahasa Arab lah. Huwa ada tak situ? Huwa tak ada kan? So kalau kita buat macam ni, saya selam wa mura'atuhu. Dalam tu ada dia kan? So dia dan isterinya akan masuk. Kalau kita buat macam ni tak betul, bahasa Arab tak boleh. Bahasa Arab kalau dia punya pelaku tu huwa, dhamir duduk dalam tu. Kemudian kita guna waw ataf. Kita nak kata dia dan juga isterinya. Tak boleh. Melainkan kita kena keluarkan huwa ni, buat dan keluar. Kita panggil taukid. So kita kuatkan sebab fa'il memang duduk dalam dah. So oleh kerana fa'il tak nampak, dia tak boleh ataf, tak boleh guna waw. So fa'il tu kena keluarkan. Jadi saya huwa wa mura'atuhu. Ini ayat asal dia. Okey, sekarang ni bentuk yang macam ni tak boleh. Saya wa mura'atuhu tak boleh. Dalam Quran ada tak huwa sini? Ada tak? Ada tak huwa? Sini, saya huwa, tak ada. So kalau tak ada, tak boleh guna wa mura'atuhu, tak boleh. Asalnya tak boleh. Tapi kalau ada halangan banyak sini, naran zata lahab, boleh. Sebab apa? Sebab sini kan kena ada halangan satu ni kan, huwa sini kan. Kan? So maknanya yang ni seolah-olah macam huwa lah sini kan, halangan. So maknanya ahli nahwu kata boleh kalau sekiranya ada halangan di sini seperti maf'ulun bih, dia sini ada. Kemudian maf'ulun bih pula ada sifat dia. Panjang lagi kan? So bila panjang gitu makna dia tak bersambung terus lah kan? So bolehlah ini Ataf kepada dhamir yang ada dalam yang ni. dari segi tata bahasa lah. Dari segi tata bahasa. So dia hurai dari segi tata bahasa di sini. So dia kata wa mura'atuhu di sini atfun. Ataf. Makna kita baca Wamra'atuhu. ni, kita baca dengan baris hadapan ni bukan bermakna kita start ayat tu dengan isterinya.
Kalau kita start dengan isterinya, maka sini akan baca hammalatu. Isterinya itu ialah pembawa kayu bakar kan. Kalau kita baca wamra'atuhu sini, khabar dia di sinilah. Isterinya, maknanya habis ayat ni. Kita kata, dan isterinya ialah orang yang membawa kayu. Hakikatnya maknanya kerja dia bawa kayu nak halang Nabi Muhammad. Nanti di neraka pun macam tu lah. Tapi sekarang ni kita baca hammalata. So maknanya wamra'atuhu kita pergi baca bagi hadapan tu mesti ada sebab dia. So sebab dianya ialah dia fa'il kepada yasla. Maknanya dia pun masuk neraka, isteri pun dia masuk neraka. Masalah kita sekarang ni sebab ada ni. Kalau tak ada ni barulah jadi saya selana ranzata lahabin wamra'atuhu. Habis. Baik tak pandai bahasa Arab sini. Jadi tengok terjemahan. Kita tak tahu ayat lagu mana dia terjemah. Kita tahu kan? So once kita belajar bahasa Arab, ada penilaian. Kenapa bagi hadapan sini? Ada pertanyaan. Ataupun tak tahu langsung grammar. Tak apa juga. Tahu bahasa Arab, tak tahu grammar. So dia jalan je lah. So untuk yang tahu grammar sikit-sikit, dia akan bagi hint. Kenapa Quran berbaris macam tu? So ada dua bacaan lah. Kalau setengah kiraat baca hammalatu. Sini hammalatu. So sini bukan ada lagi kaitan dengan sini. So waw tu kita panggil waw ibtidaiyah atau waw istiqnafiyah. Waw makna titik, so kita mula ayat baru. Isterinya adalah yang membawa kayu kayan untuk dibakar. Yang mana isteri dia tadi, pada tengkuk dia, leher dia tu ada tali. Tali tu pula daripada sabuk-sabuk. Yang dia pulah yang untuk buat tali lah. Yang dipinta-pinta tu. Yang ni saya sebut tadi. Atfun ala dhamiri yasla. Wa mura'atuhu ni dia ikut dhamir dari segi hukum nahu. Makna dia fa'il. Dhamir yang ada dalam yasla. Asalnya boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tapi sawwarahu mengizinkannya. Kata boleh. Apa yang mengizinkan dia? Al-faslu. Pemisah tadi. Adanya naran zatalahab. Kan? Iaitu pemisah dia ialah dipisah oleh maf'ul, yakni naran. Kata sifat kepada maf'ul itu ialah zata, iaitu wasifatihi. Sifat dia tu zat. Zat tu sifat dia. Lahab tu mudhafu ilaih kan. Dan dia kata wa mura'atuhu ni nama dia ialah gelaran dia nya umum jami'. Nama dia Arwah. Arwah kan? Bintu Harb. Sebab Abu Sufyan bin Harb. So dia adik-beradik dengan Abu Sufyan bin Harb. Arwah bintu Harbin. Digelar Ummu Jamil tu pasal dia memang cantik lah, wanita yang cantik. Kemudian mata dia tu cacat sikit. Jadi juga digelar Ummu Qabih. Okey, sekarang ni dalam manuskrip Jalalain, Quran tu, dia guna bukan hammalata, dia guna hammalatu. Mana kiraat yang dia guna, kiraat yang hammalatu. Kiraat hammalatu. Sebab tu dia kata baca dengan rafa'. Yang kita atas ni, baca dengan hammalata, mansub. Baca dengan nasab. Okey, kalau kita baca dengan rafa', dia tak sebut baca dengan rafa' ni kenapa? Kalau baca dengan rafa' artinya tadi, wahiyah lah. Wahiyah, sebab kalau kita kata yang ni milik yang ni, so yang ni tinggal hammalatu, makna wahiyah hammalatul hatab. So makna dia khabar kepada mubtada yang dihazafkan. Ni sebab dia i'rab tadi, yang ni kan milik yang ni dah. So dah habislah cerita yang ni kan. So hammalatu ni wahiyah lah. Wahiyah mubtada dihazafkan, hammalatul hatab. Kemudian dia tak i'rab untuk hammalata, dia tak bagi. Tak bagi kan? So kalau tak bagi, kita bagi. Sini, kalau Arab ni, kalau dia nak cela-cela orang, dia pakai ini aja. Tak bubuh kata perbuatan tu. So hammalata tak sebut. So asalnya azummu. Sebab nak cepat-cepat kan. Kalau sebut azummu. Aku cela dia ni dengan celaan dia ni sebagai hammalatal hatab. Orang yang membawa kayu api neraka. Bubuh dah apa-apa. Setengah tu dia guna perkataan biasa aja. Ni. Kan? Ni hammalatal hatab. Isteri dia tu aku maksudkan tu orang yang jahat tu ialah
pembawa Kayu api bakar. hammalatal hatab. Sebab dia punya ni guna sirah ni asalnya hamilatun je. Tapi dia punya perangai dia tu jahat selalu saja saja pungut duri-duri pokok-pokok di Mekah tu ikat dia pikul lah. Dia ikat di leher dia tu jalan. So oleh kerana selalu buat kerja gitu artinya selalu ni kena fa'alun lah. Kena sirah fa'alun. Kalau perempuan tambah letak fa'alatun. Jadi hamilun akan jadi hammalatun. Kerap sangat membawa. Huraian dia mana? Hatab di sini asalnya kayu kan? Tapi maksud asalnya ialah asyauki, duri, sa'dan. Ni pun duri. Duri banyak jenis. Ni duri betul. Yang ni pokok berduri. Sa'dan, pokok-pokok yang dimakan oleh unta tu kan yang ada duri-duri tu. So banyak lagi lah. Setengah kitab tafsir tu tulis Haskun. Ini pun duri juga. Asyauk, al-hask, as-sa'dan. So kalau kita tengok dalam internet, sa'dan ni ada pokok. Pokok sa'dan yang berduri-duri. Pokok renek lah, berduri. Hammalatul hatab ni. Hatab di sini tafsir dia, kerana dia selalu bawa duri, syauk, was-sa'dan, yang dia tulkihi, yang dia buang. Yang dia buang duri-duri tersebut di jalan-jalan tempat Nabi lalu. Fit tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dia ni hammalatul hatab ni dalam keadaan dia tu fi jidiha, pada leher dia. Tafsir kepada jid ialah unuk. Kenapa Quran tak guna unuk? Sebab leher-leher ni benda yang comel untuk wanita kan. Dia selalu pakai kalung, pakai emas, pakai rantai. Kan dalam bahasa Arab, Kalau bagus-bagus tu jayyid. ejaan sama kan? Baca aja lainnya. Yang ni jid, yang ni jayyid. Tapi asalnya jawada Atau jada tu kan? Mana benda yang elok. Fi jidiha, pada leher dia. Selama ni cantik-cantik je kalung-kalung je. Dia hari akhirat, ni, hablun, tali. Tali pula tali sabuk mim masadin. So tafsir dia macam-macam lah ni. Salah satunya leaf, sabuk. Ada lagi tafsir dia besi. Kalung-kalung besi pakai nanti. Bau panah api neraka. So untuk Fiji diha ni nak terjemah dia berkaitan dengan apa ni? Mentafsirkan apa? Mentafsirkan hammalatul hatab ataupun hammalatul hatab yang membawa ni. Orang yang membawa kayu ni sifat dia macam mana? So sifat dia ataupun keadaan dia pada waktu tu ialah tengkuk dia tu ada tali. kalau nak buat terjemahan kena faham dulu. Kedudukan dia tu sebagai apa? So jumlah di situ wahadhihi jumlatu sebagai halun. So terjemahan nanti dalam keadaan lah kan. So dia tu duk pikul, duk bawa kayu api tu dalam keadaan di leher dia pun ada tali kan. Ni simbolik kepada apa yang dia buat di dunia ni lah. So dia hal kepada ni. Min ni mana? Kepada. Hal dia pakai min lah. So hal kepada hammalatul hatab ataupun hammalatul hatab. Alladhi huwa Na'tun limra'atuhu. So kalau dia kata hammalatu tadi saya kata hiya kan. Satu lagi dia kata hammalatu ni tadi boleh jadi dia ni sifat kepada imra'ah. Boleh jadi sifat kepada imra'ah. Sifat kepada isteri. Cuma masalah kita sebab ni kata sifat. So bila kata sifat dia gunakan idhafah, dia bukan makrifah. Kalau bukan makrifah dia nakirah. Sedangkan sini makrifah. So macam mana tu? Jawapannya ialah hammalah tu jadi nakirah bila diidhafahkan kalau dia merujuk kepada masa sekarang atau masa akan datang. Kalau sekiranya dia merujuk kepada masa yang lepas, yakni hari akhirat ni masa dia muhaqqaq seolah-olah telah lepas. Jadi dia hilanglah makna nakirah jadi makna makrifah. Kerana asal kata sifat ni dia seperti mudhari' lah. Seperti fi'il mudhari'. Boleh tukar ganti. Masa dia tu, masa hal atau masa mustaqbal, maka hilanglah sifat-sifat kemudhari'annya. So jadilah dia
makrifah, yakni idhafah secara hakiki. Maknanya idhafah dia ni idhafah dah hakiki dah, bukan yang lafzi. Kalau lafzi tu maknanya dia masih nakirah lah. Dia masih nakirah. Kalau kata sifat, kalau kita idhafahkan dia tak jadi makrifah. Kalau kata sifat. Melainkan tadilah dia kata ni dah jadi Madi, yakni muhaqqaq, yang benar-benar terjadi. okey. Alladhi huwa na'tun. Limra'atuhu. So dia sifat. Na' ni maknanya sifat. Na' ni istilah nahwu istilah tata bahasa. Sifat kepada imra'ah ataupun dia khabaru mubtada'in muqaddarin. Mubtada' yang dihazafkan. Kan saya kata tadi, kita boleh takdirkan di sini hiya kan? Wa hiya hammalatul hatab. Boleh juga hal, makna imra'atuhu dalam keadaan dia, ataupun yang ayat lain lah. Musta'nifah. Hiya hammalatul hatab. Ataupun hal kepada imra'atuhu. So imra'atuhu macam mana? Yang dia ni, keadaan dia itu ialah pembawa hatab. Dan dia lagi dalam keadaan dia tu, di leher dia tu penuh dengan tali-tali dia. Dan ni pun memang di dunia pun memang dia pun tercekik dengan tali juga. Dikatakan dia mati tu tercekik, tengah bawa tali tu letih, tertidur, kemudian tertarik tali tu, tarik dia, tercekik, mati pun macam ni. Di akhirat pun macam ni juga, berbelit-belit talinya. Baik, kalau kita tengok i'rab wa imra'atuhu hammalatul hatab fi jidiha hablum min masad, dalam kitab i'rab Quran ni banyak diberikan oleh ulama kebarangkaliannya. Cuba kita lihat sikit. Wa imra'atuhu hammalatul hatab wa imra'atuhu hammalatul hatab fi jidiha hablun min masad. Dan yang ni dia kata sayasla sekian lah kan. Okey, kemungkinan yang pertama, sayasla, dia akan masuk neraka dalam keadaan terbakar. Wah kan? Sayasla huwa wa imra'atuhu. So kita wakaf di sini. So dia dan juga isterinya akan terbakar dalam api neraka. Akan dipanggang, akan disalai dalam api neraka. So kita wakaf situ. Jadi yang lain tu maksudnya kalau kita kata yang sini dia berkait dengan masuk neraka. So yang lain tu hanya menerangkan keadaan ataupun sifat bagi wa imra'atuhu. Min ayat dia ialah sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuh. Habis. Tu min ayat dia. So yang ni hanya menerangkan tentang imra'ah. So keterangan dia tu mempunyai nama yang tertentu lah. So yang ni mungkin nama dia na'at. Sifat kepada wa imra'atuhu. Isterinya yang macam mana? Isterinya yang memikul, membawa kayu api. Okey, kalau na'at, problem dia macam mana? Problem dianya sini mausuf, man'ud, ma'rifah. Hammalah sepatutnya kena makrifah jugalah. Sifat dengan mausuf ataupun na'at dengan man'ud ni dia mesti sama. Makrifah. Tapi masalah kita di sini, hammalah ni termasuk isim mustaq. Dia seperti isim fa'il, isim maf'ul,
sifat musyabbahah, sirah mubalaghah. Hamalah ni termasuk sirah mubalaghah. So semua ni bentuk kata sifat lah. Sebab isim mustaq dalam bentuk isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah dengan sirah mubalaghah ni, bentuk mubalaghah ni, semuanya dianggap sebagai kata sifat. Kata sifat kalau dia diidhafahkan macam ni, hammalatal hatab ni, hammalatal hatab ataupun hammalatul hatab. So idhafah dia ni kita tak panggil idhafah secara hakiki lah. Sebab kata sifat ni asalnya dia duduk sini kan. So kata sifat kalau diidhafahkan biasanya dia tidak idhafah secara hakiki. Dia hanya lafzi. Jadi dia kekal sebagai nakirah. Melainkan kalau kata sifat itu ada melibatkan masa madi. Sebab asal isim fa'il, isim maf'ul ni kan, isim fa'il, isim maf'ul, sifat mubalaghah ni. So asal dia ada masa. Masa dia sama ada hal ataupun mustaqbal. Maknanya dia jadi nakirah ni bila dia ada unsur masa hal ataupun mustaqbal. Tapi kalau dia tu makna madi, so tak adalah kesamaan dia dengan fi'il. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, sirah mubalaghah ni sama dengan fi'il. So fi'il mudhari' kan. So fi'il mudhari'. So dia masa hal ataupun mustaqbal. Tapi kalau ada petunjuk bahawa dia ni bukan menunjukkan masa hal ataupun mustaqbal, maka hilanglah ciri-ciri dia. So ciri-ciri dia yang dikatakan nakirah tu akan hilang. Kalau dia menunjukkan masa madi. Sedangkan cerita kita sini ialah cerita yang muhaqqaq, yang pasti. Sesuatu yang pasti ni dia madi lah. Walaupun future, tapi dia muhaqqaq. Dia memang terjadi. Sesuatu yang memang terjadi ialah masanya berlalu. Sesuatu yang dah berlalu tu dah pasti dah terjadi. Jadi Quran guna tu sirah-sirah untuk menyatakan peristiwa di hari akhirat dalam bentuk masanya menyentuh masa madi. Jadi bila dia hilang unsur hal ataupun mustaqbal, maka hammalah jadi idhafah dia secara hakiki. Jadi tak ada problem lah untuk hammalah tu menjadi sifat kepada imra'ah. Ataupun dia kalau kita baca hammalata kan, kita baca hammalata boleh jadi dia tu hal. Hal ni sama dengan na'at. Sama dengan na'. Sama dengan sifat. Cuma hal ni dia nakirah. So kalau kita kembali kepada asal dia, asal hammalatul hadab bin nakirah, maka dia hal. So kalau kita pergi dalam lagi, dia na'at. So bila dia na'at, kita nak dia jadi makrifah. So kita kena kembali kepada makna madi tadi. Ataupun kalau kita baca hammalata, maksud dia azummu ataupun ashtumu, aku mencela dia. Ni isteri dia ni, aku nak cela dia ni. Aku cela dia ni sebagai orang yang membawa hatab, kayu api, bakar di api neraka. Ataupun kita takdirkan dengan ni. Wa mra'atuhu. Dia akan masuk neraka dan isterinya juga. Dan isterinya tu aku maksudkannya ialah orang yang membawa hatab. Wa mra'atuhu hammalatul hatab fi jidiha
hablun min masada. So yang ni terputuslah. Kita kata dah habis. Yang ni waw permulaan. Kita kata isti'naf. Waw isti'nafiyah. Wa mra'atuhu, isterinya, ini mubtada. Isterinya adalah orang yang membawa kayu api. Hammalatul hatabi. So ini khabar. Cerita yang pertama. Fi jidiha hablum bin masada. Ini ayat lengkap kan? So ayat lengkap ni boleh jadi khabar yang kedua. Maksudnya ada dua penceritaan di sini. Isterinya adalah orang yang membawa hatab. Yang kedua, isterinya itu pada lehernya ada tali yang diperbuat daripada masad. Kemungkinan juga. So ada dua khabar lah. Satu, ni khabar pertama, ni khabar yang kedua. Ataupun ini mubtada. Ini khabar. Tapi sebelah sini hal. Sebab jumlah ni ayat lengkap kan? Ayat lengkap kita takwil dia sebagai nakirah. So bila nakirah dia boleh menjadi hal kepada makrifah. So hammalatul hatabah ni makrifah kan? Kalau kita kata dia makrifah, so dia boleh jadi hal kepada hammalatul hatabah. Dia boleh jadi hal kepada hammalatul hatabah. Ataupun dia jadi hal kepada wamra'atuhu. Jadi kita terjemah isterinya yang lah maksudnya hal situasi dia pada waktu itu, pada leher dia tu ada hablun, ada tali daripada masad, dan isteri dia itu adalah pembawa hatab, ataupun isterinya itu adalah pembawa hatab. Pembawa hatab tu kalau kita kata makrifah, so sini boleh jadi hal kan? So sini boleh jadi hal, artinya ini dalam keadaan pembawa hatab tu dalam keadaan di lehernya ada sekian. So maknanya ini menerangkan kepada yang ini pun boleh menerangkan kepada yang ini pun boleh. Kalau dia jadi hal. Ataupun yang kalau kita kata wamra'atuhu ni, dia bersambung dengan yang ni. Saya sela ni. Saya sela naram zatal lahab. Dia akan masuk neraka dan isteri dia akan masuk neraka. Yang ni penerangan tentang imra'ah. So penerangan tadi kita kata na'at boleh. Yang kedua boleh jadi atah bayan. So atah bayan. So bila kita kata hammalatul hatabah ni jadi dah satu profession dia yang tetap bagi dia ni mendekati isim jami'. Dan atah bayan ni biasanya digunakan kalimah yang isim jami' kan? Atah bayan. Ataupun badal dia. So kalau badal maknanya isteri dia tu kalau kita tukar dia, maksud asalnya ialah pembawa hatab tu. Sebab badal-badal ni dia dianggap sebagai kalimah yang utama, sebagai pengganti dia. Yang ni tamhid je kan, permulaan dia. Isteri dia tu nak cerita apa benda sebenarnya? Pembawa hatab. Jadi ini badal, yang ni wa mra'atuhu dengan hammalatul hatab ni merujuk kepada yang sama. Dengan mengatakan yang inilah yang asal nak dikemukakan. Dan lagi i'rab dia, kalau kita baca hammalatul hatab, sini boleh jadi hiya kan.
So dia akan masuk neraka dan isterinya. Dan isterinya itu adalah pembawa hatab. Jadi ayat lengkap dalam sini. Dia istiqnaf di situ. Permulaan. Orang tanya isteri dia itu siapa? Iaitu dia adalah pembawa hatab. Yang mana pada leher dia ada tali daripada masad. Nah, itu di antara i'rab yang akan mewujudkan maknanya yang berbeza-beza. Satu lagi, dia boleh jadi fa'il lah kan. So, maknanya kalau dia ada hubungan dengan sebelah sini, dia sebagai fa'il. Kalau kita full stop, saya selana lanza talahab, kita full stop situ, jadi waw tu istiqnaf lah. Mana ayat yang kemudian ni ayat yang berasingan. Kalau waw tu kita anggap sebagai ataf, maka dia ada hubungan dengan saya selana ranza talahab wa mra'atuhu. So wakahnya di sini kan. Dan inilah dia apa yang dimaksudkan dengan ayat yang terakhir dia tu. Wa hadhi jumlah halun. Ini adalah mana fi jidha ni terjemahan dia hal. Hal kepada dia kata hammalatul hataba. Sini kan hammalatul hataba ataupun hammalatal hataba. Yang mana dia kata hammalatu ni ialah na'tun. Sebagaimana yang saya terang tadi. Sifat. Sifat hammalatu ni sifat kepada imra'ah. Dan kita dah terangkan oleh kerana makna dia tu madi, maka sahlah dia jadi ma'rifah. Jadi bila ma'rifah boleh menyifatkan ma'rifah. Na'tun li imra'atuhu. Sifat kepada imra'ah. Ataupun khabar kepada khabaru mubtada'in muqaddarin. Ataupun dia khabar kepada mubtada' yang ditakdirkan ada di situ. Maknanya hammalah ni khabar kepada mubtada' yang dihazafkan. Artinya sini ada hiya lah kan. So hiya hammalatul hataba. Kalau kita baca dengan rafa' lah. So dia bagi sikit aja kemungkinan i'rab. So yang lain tu sebagaimana yang saya telah terangkan. Wallahu a'lam bissawab.